muka surat 112 pada masalah 293. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah air sembahyang orang tidur dan hukumnya. Malam ni kita akan tengok bagaimana persoalan berkaitan dengan orang tidur dan wudu. Wudu dan orang tidur. Lalu Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah seperti mana biasa, dia akan menukilkan perkataan para ulama. Lalu kata dia, kata Abu Isa, yakni dia nukilkan perkataan Al-Imam Tirmizi rahimahullah, kata Al-Imam Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ulama pada wudu daripada orang yang tidur itu. Jadi perkara pertama yang kita kena tahu dalam persoalan wudu dan tidur, para ulama berbeza pandangan. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Apakah tidur itu tidak membatalkan wudu? Ataupun persoalan tidur dengan wudu ni ada perincian dia. Pertama sekali kita kena tahu para ulama berbeza pandangan dalam masalah ini. Maka telah memikir kebanyakan daripada mereka itu bahawasanya tiada wajib atasnya wudu apabila tidur duduk atau berdiri hingga tidur berbaring. Ini pandangan yang pertama, iaitu sekumpulan ulama, kata Imam Tirmizi, kebanyakan para ulama berpandangan tidur duduk, tidur berdiri hingga tidur berbaring tidak mewajibkan wudu, yakni tidak batal wudu. Dan dengan dia berkata Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Ahmad katanya, dan telah berkata setengah mereka itu. Maknanya ini pandangan antara ulama yang sebut pandangan ini, iaitu Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak. Demikian juga Imam Ahmad. Dan telah berkata setengah mereka itu, yakni sebahagian para ulama yang lain, apa mereka kata? Apabila tidur sampai hilang akalnya. Maksudnya tidur apa? Tidur nyenyak lah. Sampai hilang akalnya, wajiblah wudu atasnya. Pandangan kedua kata, bila tidur nyenyak ataupun hilang akal dia, maka wajib berwudu. Dan dengan dia berkata Ishaq, yakni Ishaq bin Rahawai. Dan kita dah sebut dah, para ulama dalam meletak bunyi Rahawai ni, ulama berbeza pandangan. Sebahagian kata nama dia Rahawai. Itulah asal nama dia sebenarnya. Kalau kita buka kitab-kitab tarajim, kitab-kitab yang memperkenalkan para ulama, maka sebutan dia adalah Rahawai. Cuma sebahagian ulama hadis ataupun ulama hadis tak suka sebut nama yang bunyi hujung dia wai, kerana dikatakan itu nama syaitan. Akan tetapi tuan-tuan, tak ada hadis yang sebut benda tu. Maksudnya hadis sahih tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih yang mengaitkan bunyi wai itu nama syaitan. Kerana itu yang sebenarnya kita kena kembali kepada ulama tarajim. Ulama yang memperkenalkan, memberi biodata kepada para ulama. Mereka sebut Rahawai, maka kita kena sebut Rahawai. Kenapa kita kena sebut Rahawai? Kerana tak ada hadis yang sahih yang nak kaitkan wai itu bunyi nama syaitan. Lalu kita kekalkan nama asal dia, iaitu Ishaq bin Rahawai. Jadi At-Tirmizi kata di sini, dengan dia berkata Ishaq, yakni Ishaq Rahawai, dan kata Asy-Syafi'i. Mana Ishaq Rahawai kata tadi? Apa dia kata? Wajib wudu atasnya dan apabila tidur sampai hilang akal. Ini pandangan Ishaq bin Rahawai. Dan kata Asy-Syafi'i, yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa tidur duduk maka mimpi ia atau tersingit pungkurnya, kata Syekh Idris Marbawi. Maknanya orang Melayu dulu sebut bukan punggung, pungkur. Sebab tu orang utara sebut pungkok. Minta maaf cakap lah kan, ini bahasa. Maknanya menunjukkan ujung tu R. Mana satu yang betul? Punggung ke? Kalau bahasa buku punggung lah. Punggung. Kalau bahasa ya, menunjukkan ujung tu R, bukan apa? Bukan G. Betul? Q Yalah, orang utara ni bila R jadi Q kan. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi orang Perak. Dia kata dia sebut pungkur. Hak ni orang dewan bahasa kena dengar. Mana Syekh Idris Al-Marbawi dia sebut pungkur. Maknanya sebenarnya dari sudut ketulinan bahasa Melayu tu pada orang lama, bukan pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Tak apalah, yang penting
Kata Syekh Idris Al-Marbawi, atau tersengit pungkurnya. Nukilan daripada perkataan Al-Imam Syafi'i, tersengit pungkurnya kerana bersangatan apa tu? Jendera. Bersangatan jendera. Macam mana kita ni orang Melayu, bahasa Melayu tak tahu. Apa dia? Nyenyak, tapi bahasa ni tak pernah dengar ni. Kesian kita. Bahasa sendiri tak tahu. Kerana bersangatan jendera tidurnya. Yang kita faham nyenyak lah. Terlalu nyenyak. Maka wajib atasnya wuduk. Faham tak maksud perkataan Imam Syafi'i? Kalau berdasarkan nukilan ini, perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pandangan Al-Imam Syafi'i, tidur yang nyenyak sekalipun punggung meletak, batal wuduk. Pandangan ni. Nukilan ni, betul tak? Nukilan ni dia kalau mimpi, maknanya kalau dia nyenyak. Dan itu juga saya dengar huraian daripada Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami. Dia kata sedemikian. Tidur kerana dia kata tidur ini madhinnatul hadath, tempat yang kemungkinan berlaku hadath. Maka bila seseorang tu dia tidur terlampau nyenyak, maka batal wuduk dia. Kerana itu, kita tidur pada malam hari, kena ambil wuduk tak? Kena ambil wuduk. Idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila seseorang kamu jaga daripada tidur dia, kemudian dia fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia rendam terus tangan dia ke dalam air, dalam bekas air. Sebaliknya dia kena basuh tangan dia terlebih dahulu di luar bekas. Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh, kerana dia tak tahu di mana malam tadi tangan dia bermalam. Kenapa kena ambil wuduk? Kerana tidur malam nyenyak lah biasanya kan. Maka tidur yang nyenyak, berdasarkan nukilan pandangan Al-Imam Syafi'i oleh Abu Isa At-Tirmidzi, tidur yang nyenyak sehingga mimpi membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Dan perkara yang sama saya dengar daripada Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami, guru yang mengajar fiqh Syafi'i di Masjid Nabawi. 294 masalah. Air sembahyang tidur duduk apa hukumnya? Lalu dibincangkan bagaimana hukum tidur secara duduk. Perlu ambil sembahyang ataupun tidak? Kata Nawawi, lalu dinukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Inilah tuan-tuan sebenarnya pengajian agama ni, pengajian fiqh macam inilah. Kita amat lemah untuk istinbat langsung daripada Al-Quran dan hadis. Lalu kita amat memerlukan perkataan para ulama untuk kita tahu, kerana kita sedar para ulama ni hadis berada di dalam diri mereka, dalam kepala mereka semua hadis tu. Kalau bukan semua pun, kebanyakan hadis tu mereka ada dalam diri mereka, ada dalam hafalan mereka. Berbeza dengan kita, maka kita amat-amat mengharapkan kefahaman para ulama. Dengan kefahaman itulah kita berani nak buat satu kesimpulan. Kalau tidak, kita tak berani. Hatta dalam bab wuduk, tidur dan berwuduk ni, wuduk dan tidur ni, berapa hadis yang kita tahu? Tak tahu. Hatta ustaz yang mengajar tak tahu, tak datang kadang-kadang. Tak datang satu hadis pun. Kena buka kitab, baru kita perasan hadis ni, baca lama dah. Hafal lama dah. Kita ingat hafal, tapi dia tak datang pada hari ni. Kenapa? Kerana ilmu pada zaman kita ni bukan mainan. Maksudnya para ulama dahulu, hidup mereka tu bermain dengan ilmu, bergelumang dengan ilmu. Setiap hari dibahaskan perbahasan tu. Tapi kita hari ni tak sama. Kita hari ni perbahasan kita, nak makan apa lauk. Pagi makan nasi kandak, tengah hari takkan nak makan nasi kandak lagi. Kita itu sembang kita. Tapi para ulama dahulu hidup mereka simple. Asal ada makanan, maka kehidupan mereka, masa mereka habis dengan bergulumang dengan ilmu. Kerana itu kita akan tengok para ulama luar biasa. Ingatan mereka, kemahiran mereka dengan dalam perbahasan ilmu luar biasa. Tak akan mampu kita capai orang pada hari ini. Tak akan mampu, kerana kita menyibukkan diri kita dalam perkara-perkara yang lain, perkara-perkara keduniaan. Itu tak kira orang perempuan lagi, kalau pakai baju kemarin, hari ni tak boleh pakai dah. Orang lelaki pun jadi macam tu dah pada hari ni. Betul tak? Bila pakai baju kemarin, hari ni tak boleh pakai dah. Kena pakai baju lain. Nak pergi majlis, jemputan majlis mana? Nak pergi majlis apa? Nak kena fikir, apa dia punya
kod pakaian dia apa? Baju Melayu putih ke, selok panjang hitam ke? Atau baju batik? Batik ada tie ke? Atau ada apa yang macam tu? Bow lah. Ada bow ke? Tak ada bow ke? Kita habis dalam perkara-perkara yang macam tu. Siapa ajak kita buat benda semua? Saya ingat barat lah. Hari ni duk marah kat barat pasal tu. Anti sungguh barat ni. Dan masalah orang kita terlampau rasa kagum dengan barat. Barat ni sebenarnya memalingkan benda, menyibukkan kita kepada perkara-perkara yang tak penting sebenarnya. Mereka yang ajar benda-benda ni semua. Lalu kita ambil perkara tu disebabkan mereka lebih maju daripada kita. Itu saja. Akhirnya kita tertinggal benda-benda yang lebih penting, benda-benda yang lebih besar. Sebab tu sebahagian tok-tok guru ni dia tak mau terbabit dengan benda-benda ni. Dia hidup dengan dia pakai jubah, pakai serban dia. Hampa nak panggil aku, panggil. Tak nak panggil sudah. Kemana pun aku pergi, jubah dengan serban tu lah. Hampa nak pakai tie ke, takkan pakai jubah, pakai tie. Sebahagian tok guru macam tu. Saya tengok Al-Qaradawi. Tak tahu, saya tak pernah nampak gambar dia tidak berjubah dan berserban. Al-Qaradawi. Walaupun dia antara orang yang membawa pemikiran yang baru, keterbukaan dalam fiqh Al-Qaradawi, tetapi dia sentiasa masih dengan pakaian ulama dia. Identiti ulama tu masih dia bawa sampai hari ni, walaupun dia telah berumur 80 lebih dah Qaradawi tu, uzur dah tak larat dah, tapi masih kekal dengan imej ulama yang dia bawa. Kadang-kadang saya tengok Al-Qaradawi setelah kita kenal beberapa orang agama yang terpengaruh dengan aliran-aliran yang menyeleweng, walaupun di peringkat awal tu mereka nampak hebat. Macam saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ada seorang ulama Mesir Salafi, tapi boleh berubah pemikiran dia, terpengaruh dengan liberal. Asalnya Salafi jadi liberal. Asalnya berjubah semua style Salafi, tetapi hari ni kemeja tak bertangan, kemeja tangan pendek. Bukan masalah kemeja tu masalah, tapi nak habaq kata bagaimana orang ni boleh berubah daripada satu pemikiran kepada pemikiran yang lain. Tapi bila kita tengok Qaradawi dalam masa dia antara orang ahwal, antara orang-orang yang kuat suara dia, menyeru kepada kemudahan, memberi kemudahan, pandangan-pandangan yang memberi mudah kepada masyarakat ramai. Tetapi dia kekal dengan imej para ulama dia. Kadang-kadang saya kata barangkali itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada dia. Allah Taala jaga diri dia. Manusia tak akan mampu jaga diri sendiri melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri dia. Itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kita perlu rujuk kepada perkataan para ulama. Lalu Syekh Idris Al-Marbawi nukilkan perkataan Al-Imam Nawawi. Kata Nawawi, apabila seseorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap, yakni tiada hincang ke? Tiada hincang hincut. Tiada hincang hincut maknanya tak bergoyang. Punggungnya tidak bergoyang daripada bumi, tiadalah batal air sembahyangnya. Dan jika tiada yang demikian, nescaya batal sama ada berhinjut sedikit atau banyak, dan sama ada ia di dalam sembahyang atau di luarnya. Maknanya pandangan Al-Imam Nawawi menyatakan kalau tidur yang tetap punggung dia tidak berhinjut, tak bergoyang maksudnya, maka tak batal air sembahyang dia. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, inilah mazhab Syafi'i. Inilah mazhab Syafi'i, pandangan yang biasa kita dengar. Dan sebenarnya tuan-tuan, dalam Tuhfatul Ahwazi, Al-Mubarakfuri menyatakan sebenarnya pandangan Al-Imam Syafi'i itu sendiri dalam masalah ni akthar, ada banyak pandangan. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau berdasarkan nukilan daripada Abu Isa At-Tirmidzi, pandangan Al-Imam Syafi'i, imam tu sendiri, Imam Syafi'i itu, dia kata kalau lena walaupun menetap batal. Dan saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan, saya dengar kuliah Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami, dia kata itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi berdasarkan nukilan ni, Al-Imam Nawawi kata kalau punggung menetap, tak bergerak, tak berubah, maka tak batal, dan itulah mazhab Syafi'i. Menunjukkan di sini, kalau kita nak ambil kira nukilan daripada Al-Imam Tirmidzi, nukilan daripada Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami,
Itu dia mengaku Syafi'i. Dia memang mengajar fiqh Syafi'i, orang Yaman. At-Tirmidzi bukan Syafi'i lah. An-Nawawi ada kontradik, nampak tak? Ada nampak pertembungan, tak sama. Memang itu berlaku dalam mana-mana pengajian. Sama ada pengajian tu berdasarkan fiqh mazhab ataupun pengajian tu tak berdasarkan fiqh mazhab. Kalau buat nukilan ni memang berlaku macam tu. Kerana tak mustahil seorang imam tu mengeluarkan pandangan dia berbagai. Kali pertama dia sebut semikian, kali kedua dia sebut pandangan yang lain. Perkara itu boleh berlaku. Tapi berdasarkan penelitian dan pilihan Al-Imam Nawawi, dan Al-Imam Nawawi ini bukan calang-calang orang untuk kita pertikaikan nukilan dia mewakili mazhab. Al-Imam Nawawi bukan calang-calang orang untuk kita pertikaikan nukilan ataupun dakwaan dia inilah mazhab Syafi'i. Susah untuk kita nafikan. Kerana orang dia terlampau hebat, orang dia terlampau besar. Dia adalah jabal, dia adalah bukit di dalam mazhab Syafi'i. Adalah gunung yang tidak bergoyah jika ditolak oleh kita. Kita tak tolak langsung. Orang lain nak tolak tu tak goyah. Kerana kukuhnya nukilan-nukilan dan penguasaan pengetahuan dia tentang pandangan-pandangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu pandangan mazhab Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan di sisinya tidur itu bukan hadas pada dirinya, dan hanya saja ia dalil atas keluar angin. Itu yang saya sebut tadi, madhinnatul hadath. Di sisi Al-Imam Syafi'i, tidur itu bukan batal dengan tidur itu sendiri. Tapi tidur itu adalah madhinnatul hadath, tempat yang kebiasaannya berlaku berhadas, kentut dan seumpamanya. Kerana kita tak tahu nak buat apa, kita tak sedar apa yang kita buat. Dalil atas keluar angin, yakni kentut kecil. Yakni kentut kecil. Maka apabila seseorang tidur ia dengan ketiadaan tetap kedudukannya, nescaya kuatlah sangka, yakni dhan, ghalabatul dhan, akan keluar angin. Kerana itu kita hukum dia sebagai batal wuduk. Maka jadikan oleh syarak akan ini ghalib seperti tahqiq. Maka benda yang dhan pada berat sangkaan ni seperti pasti. Kata dia, syarak meletakkan benda yang ghalabatul dhan, benda yang berat berat sangkaan ni berada sama pada kedudukan pasti. Dan apabila adalah tetap kedudukannya, maka tiadalah kuat dhan akan keluar. Akan tetapi kalau tidur secara duduk, menetap punggung dia, sangkaan keluar angin tu jadi tak kuat pula. Maka kerana itu, kalau tidur menetap punggung dia, tak wajib ambil wuduk. Kata Al-Imam Nawawi, itulah pandangan mazhab Syafi'i. Ada soalan sekali? Tidur lama mana tu Ustaz? Tidur ni lama mana? Lama tidur. Sekarang ni kalau pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan nukilan dari Al-Imam Nawawi, dia tak tengok pada nyenyak tak nyenyak. Dia tengok pada punggung menetap atau tak menetap. Kalau menetap, tak batal. Nampak tak? Nyenyak tak nyenyak dah tanya. Sebahagian para ulama mereka bahaskan macam mana kita nak tahu nyenyak tak nyenyak. Nyenyak ni kita tak sedar apa yang berlaku. Manakala tak nyenyak, kita sedar apa yang berlaku. Sebagai contoh, duduk dalam masjid. Tidur. Tapi kita tahu kita dalam masjid. Tanda kita tahu, khatib kata, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita pun bangun sedia nak bangun sembahyang. Tidur. Tapi orang tanya, khatib tadi khutbah tadi tajuk apa? Taubat tak tahu. Tajuk tak tahu. Tajuk apa? Tapi bila nak dah habis khutbah tu, tak ada siapa gerak dia boleh bangun. Kenapa? Dia tahu dia dalam masjid sedang dalam khutbah Jumaat. Itu tak nyenyak. Sebahagian para ulama kata kalau ada orang kat sebelah ataupun dia pegang pen tu jatuh dari tangan, dia tahu, dia sedar. Itu tak nyenyak. Tapi kalau nyenyak ni, khutbah Jumaat, dia tak tahu khutbah Jumaat. Dia bangun tu, dia macam terkejut, dia macam baru turun dari planet. Itu nyenyak lah.
Itu nyenyak. Tapi berdasarkan nukilan daripada Al-Imam Nawawi, mazhab Syafi'i tak batal. Kerana duduk punggung menetap. Boleh tak? 295 masalah. Hilang akal, batalkah air sembahyang? Tadi tentang wuduk. Tadi tentang tidur, sekarang ni tentang hilang akal. Apakah batal air sembahyang ataupun wuduk ataupun tidak? Kata Nawawi, dinukilkan lagi perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, telah ittifaq ulama, yakni telah sepakat para ulama atas bahawasanya hilang akal dengan sebab gila dan pitam dan mabuk arak atau mabuk tuak atau apa tu? Atau ganja. Atau ganja. Yang sebelum tu dia tulis apa? Binji. Binji apa? Atau mabuk tua atau binji, yakni ganja atau ubat, nescaya membatal ia akan wuduk sama ada sedikit atau banyak dan sama ada tetap kedudukannya atau tidak. Maknanya hilang akal, batal wuduk. Al-Imam Nawawi mendakwa berlaku ittifaq, kesepakatan para ulama. Ittifaq ni kita tak pasti sama ada ittifaq seluruh para ulama ataupun ittifaq mazhab Syafi'i saja. Tak pasti. Wallahu a'lam. Kata ashab kita, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, kata ashab kita, Nabi ada tidur berbaring hingga mendengkur kemudian sembahyang ia, maka kerana apa tiada batal wuduknya? Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i kata Nabi pernah tidur berbaring. Tidur berbaring maknanya tak menetap punggungnya, keluar dengkur, kemudian Nabi sembahyang tak ambil wuduk. Kata Imam Nawawi, dijawabnya, ada jawapan dia nak jawab persoalan tu. Apa dia? Adalah tiada batal air sembahyang Nabi dengan tidurnya itu, maka yang demikian itu tertentu baginya sahaja. Hak ni khas untuk Nabi SAW. Kerana Nabi dalam hadis yang lain sebenarnya tuan-tuan, Nabi pernah kata Nabi tidur, tapi hati Nabi tidak tidur. Itu ada hadis lain, saya tak ingat lafaz hadis tu. Jadi perkara itu khas untuk Nabi SAW. Adapun lain daripadanya, adapun orang lain daripada baginda Nabi SAW dihukumkan batal semua. Selain daripada Nabi, tidur berbaring, batal wuduk. Boleh nak? Tidur baring macam mana kita nak tahu dia tetap? Dia tak tetap. Tidur baring ni menetapnya belakang. Tapi as-sahi kita, as-sahi, dalam hadis Nabi kata al-ainu wika us-sahi. Mata tu, wika ni ikatan, benda yang ikat bekas lah. As-sahi ni dubur. Mata tu mengikat dubur. Kalau dia jaga, dia celik, maknanya dia mengikat, dia kawal dubur dia dari keluar angin tu, tidak. Tapi kalau dia pejam, tak ada ikatan lagi dah pada dubur, keluar angin dia tak sedap. Jadi bila baring sebenarnya tak ada isu menetap. Sebenarnya baring tu tak tetap sebenarnya. Baring tu tak menetap. Dubur tu maksudnya lubang dubur. Baring dia tak menetap. Boleh tak? Wallahu a'lam. Ya. Soalan dengan tidur juga. Ya. Kadang-kadang masa sujud kita tu, kita tertidur macam mana? Dia hilang saja. Kalau dia tidur, dia bukan tidur, dia lelap, terlelap kot. Hilang, memang hilang. Wallahu a'lam. Kalau saya ada tertengok tadi, tapi saya tak tahu nak pasal. Saya tangguh minggu hadapan. Saya akan buat saya makan, tidur terlelap ketika sujud. Kerana mungkin ada orang lelap sungguh kan waktu dia sujud. Saya semak balik, insya-Allah. Muhammad tolong peringat lah. Tolong peringat insya-Allah. Baik, masalah 296 masalah. Apa tu? Apa dia kata tu? Apa dia? Mengantuk. Masalah mengantuk tiadakah batal wuduk? Mengantuk tiadakah batal wuduk? Kata Nawawi, telah berkata Syafi'i dan ashab,
Telah berkata Syafi'i dan ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, tiada batal wuduk dengan sebab ngantuk. Kata mereka itu, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, bermula alamat tidur bahawasanya padanya hilang fikiran dan gugur panca indera, betul? Dan gugur panca indera. Macam mana? Panca indera. Itulah itu bunyi pelik. Dan gugur panca inderaan, betul? Rumi itu ditulis panca inderaan. Panca indera saja, maknanya dia buang an tu. Gugur panca indera, melihat dan lainnya daripada panca inderaan. Kalau Jawi dia ada an. Jadi itu maksud tidur. Apa dia maksud tidur? Iaitulah hilang fikiran dan gugur panca indera. Melihat dia gugur, dia tak dengar apa, tak nampak apa lagi dah. Dan adapun mengantuk, maka tiada hilang akal dan hanya senya lemah panca inderaan daripada ketiadaan gugurnya. Ada panca indera tu masih ada kat dia. Dia masih dengar suara imam berkhutbah, tapi tanya apa imam cakap tak tahu. Tapi dengar. Faham kan? Kita duk lalu lah benda tu. Kita duk berlaku kat kita. Itu beza di antara tidur dengan tak tidur, ataupun tidur nyenyak dengan tidur tak nyenyak. 297 masalah. Syakkan mengantuk atau tidur batalkah wuduk? Macam mana kita sendiri ragu? Tidur tadi ni kita hanya sekadar tidur ayam ataupun tidur nyenyak sungguh. Kita sendiri ragu. Lalu dinukilkan perkataan Al-Imam Nawawi, dan jikalau seseorang syak ia, adakah tidur ia atau mengantuk, maka tiada wajib mengambil air sembahyang atasnya, bahkan sunat juga. Maknanya kita ragu. Aku tadi ni tidur nyenyak ke hanya sekadar mengantuk saja? Kata Al-Imam Nawawi, tidak wajib berwuduk, sebaliknya sunat sahaja. Sebab apa? Sebab yang yakinnya telah berwuduk. Yang syaknya batal wuduk. Dan jikalau ia tidur dan syakkan, tetapkah papan punggungnya? Di sini punggung pula. Kan? Di sini nga pula, tadi ra. Dan syakkan, tetapkah papan punggungnya ataupun tidak? Tiada juga batal wuduknya, tetapi sunat ia mengambil air sembahyang. Kalau kita tidak duduk, kita tak pasti tidur kita ni punggung menetap ke ataupun tak menetap. Perlu tak, wajib tak berwuduk? Kata Al-Imam Nawawi, tak wajib, hanya sunat saja. Dan jikalau tidur ia duduk kemudian terhenjut papan pungkurnya daripada bumi, maka padanya tafsil. Maka dalam masalah ni, apa masalah dia? Dia tidur duduk kemudian terhenjut papan punggung dia, maknanya tak menetap. Ada tafsir. Tafsir ni tuan-tuan buat kurungan bagi ada kitab, ada perincian, ada pendetilan. Hak Rumi dia tulis apa? Tafsir saja. Tafsir tu maksudnya perincian, ada pecahan lah yang dia nak huraikan secara terperinci. Apa dia? Jika henjutnya dahulu daripada jaga, nescaya batal wuduknya. Jika perubahan punggung itu sebelum dia jaga, maka batal dia, wuduk dia batal. Kerana lalu atasnya satu lahzah, satu ketika tidur ketiadaan tetap kedudukannya, yakni ketiadaan tetap kedudukan punggungnya telah berlalu pada dia, telah berlaku pada dia sebelum dia jaga, maka batal wuduk dia. Dan jika berhenjut ia kemudian daripada jaga, setelah jaga baru berhenjut punggung dia, atau sertanya, atau syak akan waktu henjutnya, tiada dah batal wuduknya. Ini fiqh. Ini nama dia fiqh. Dia fiqh ni dia deal dengan persoalan harian. Dia amalan harian. Jadi dia kena perinci kan, dan dia kena selesaikan masalah. Biasanya kalau kita mengaji fiqh tu dia macam nilah. Dia nak selesaikan masalah. Dia tak boleh baling macam tu, pandai hampa. Itu tak boleh macam tu. Fiqh dia mesti mendetailkan. 298 masalah tidur berdiri. Masalah tidur berdiri lutut. Betul? Tidur berdiri lutut dan bersandar batalkah wuduk? Ada gambaran? Saya ingat macam Abang Umar duduk. Sandar, lutut berdiri kan?
Kata Nawawi, dan jikalau seseorang itu tidur tetap kedudukannya di bumi, lagi bersandar ia ke dinding atau keting, betul? Atau ke tiang atau lainnya, tiada batal wuduknya sama ada tidurnya itu sekiranya diangkat dinding itu nescaya rebah ia atau tidak demikian. Maknanya sandak sungguh lah, sama ada sandak bersungguh ke, sandak tak sungguh ke, tak batal wuduk. Dan jikalau tidur ia berdiri lutut, maka padanya 3 wajah, yakni 3 pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, bukan pandangan Imam Syafi'i. Kalau disebut wajah, dia merujuk pandangan ulama mazhab Syafi'i yang telah sampai, yang telah menerima gelaran ashab. Ulama mazhab Syafi'i yang telah menerima gelaran ashab, mereka ni kalau berbeza pandangan, perbezaan itu dinamakan wajah. Kalau lebih daripada 2, maka dinamakan sebagai aujuh. Kalau hanya 1 pandangan saja, dinama wajah. Kalau 2, wajahan. Kalau 3, aujuh. Di sini dia kata ada 3 wajah kerana telah dimelayukan bahasa ni. Yang pertama, tiada batal ia sebagaimana tidur bersila, dan kedua, yang pertama kata tak batal. Kalau dia tidur dalam keadaan lutut dia, apa disebut tadi? Lutut dia berdiri. Lutut dia berdiri. Pertama kata tak batal. Kedua, batal ia sebagaimana tidur baring. Pandangan kedua mengatakan batal. Dan wajah yang ketiganya, yang ketiga, mengatakan jika adalah orang yang tidur berdiri lutut kurus badannya, sekira-kiranya tiadalah rapat 2 papan pungkurnya di atas bumi, nescaya batal ia. Faham? Kalau orang kurus batal. Pasal apa? Kerana kedua papan punggung dia tidak rapat ke bumi. Lalu as-sahyu dia tu, lubur dia boleh bebas keluar angin. Dan jika ada ia orang yang badan berdaging, sekira-kira bertangkup 2 papan pungkungnya, tiadalah batal wuduknya. Jelas? Nak kena jadi, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan. Letih mengaji tak ingat. Maknanya kalau orang jemaah masjid Kubang Gajah ni, kalau ada orang timbul dengan persoalan-persoalan macam ni, kita boleh jawab dengan mudah. Tapi tak terjawab lagi soalan Bomak tadi. Tidak waktu sujud. Babul wudu', apa dah? Saya akan cuba semak tentang tu. Babul wudu' mimma ghayyaratin nar. Bab pada menyatakan air sembahyang daripada barang yang apa tu? Barang yang diubah oleh api. Ghayyarat ni yang berubah disebut, yang diubah oleh api, betul? Faham maksud tuan-tuan? Yang saya fahamlah, maksudnya barang yang dimasak. Barang yang disentuh api. Kalau dalam sebahagian istilah dia sebut benda yang massatin nar, benda yang disentuh api, benda yang dimasak. Daging yang dimasak, buah yang dimasak, sayur yang dimasak. Ada perbahasan di kalangan ulama. Lalu dia sebut di sini, Syekh Idris Al-Marbawi dia sebut kat sini, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah tinggal lagi mazhab yang beramal? Adakah tinggal lagi mazhab yang beramal dengan batal wudu apabila makan apa-apa sesuatu yang disentuh oleh api kemudian daripada wafat Nabi? Adakah lagi mazhab pandangan ulama ni yang mengatakan apa-apa barang yang disentuh oleh api, yang dia masak oleh api, membatalkan wudu? Adakah lagi ulama yang kata sedemikian? Maka didatangkan oleh Tirmizi akan hadis ini, akan ada sabda Nabi menyuruhkan demikian. Katanya, yakni kata baginda, kata Imam Tirmizi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu mimma massatin naru walau min thawrin aqit. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula wudu itu wajib dari sebab memakan barang yang menyentuh oleh api dan jikalau daripada potong-potong aqid. Apa tu?
Ya? Keju, keju sekalipun menyentuh oleh api, dan jikalau daripada potong-potong keju sekalipun. Kata Tirmizi, faqala lahu Ibnu Abbas, ya Aba Hurairah, atawadda'u min ad-duhni atawadda'u min al-hamim. Yang bermaksud, maka kata Ibnu Abbas baginya, ya Abu Hurairah. Lalu Ibnu Abbas tanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minyak? Aduh ni minyak ataupun lemak. Adakah engkau mengambil air sembahyang dari sebab minum air panas? Seolah-olah pertanyaan Ibnu Abbas itu sebagai pertanyaan ingkar, yakni patutkah dan terakalkah hadis engkau yang demikian? Seperti Ibnu Abbas mengingkari riwayat daripada Abu Hurairah tersebut. Kata At-Tirmizi, faqala Abu Hurairah, ya ibna akhi, idza sami'ta hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadribu lahu mathalan. Yang bermaksud, maka kata Abu Hurairah, wahai anak saudaraku, yakni anak saudara orang Islam. Orang Islam itu saudara Abu Hurairah. Wahai anak kepada saudara seislamku, bagi apa tu? Bagi mematahkan kata Ibnu Abbas dan mentakkidkan, yakni menegaskan hadisnya daripada Rasulullah, kata Abu Hurairah, tak usahlah engkau berkata demikian apabila engkau dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau datangkan baginya perumpamaan dengan kata, adakah mengambil wuduk dengan sebab makan minyak, adakah mengambil wuduk dengan sebab air panas. Maka yang demikian itu tak ada apa tu? Tak ada tidak ada. Okey. Yang demikian itu tak dapat tiada, betul. Yang demikian itu tak dapat tiada, akhirnya jatuh di dalam dosa. Tengok tuan-tuan, Abu Hurairah, apabila Ibnu Abbas tanya sedemikian, bila datang hadis Nabi, jangan duk buat contoh-contoh seperti yang kamu tanya, bimbang nanti jatuh ke dalam dosa. Kata Abu Isa, dan pada bab ini daripada Ummu Habibah dan Ummu Salamah dan Zaid bin Thabit dan Abi Talhah dan Abi Ayyub dan Abi Musa. Maknanya selain daripada Abu Hurairah, sahabat lain juga meriwayatkan perkara yang sama. Yakni ada hadis yang menunjukkan kalau kita makan sesuatu yang telah disentuh oleh api, maka perlu berwuduk. Masalah air sembahyang makan yang disentuh api dan hukumnya, tak bincang lagi perlu ambil wuduk ataupun tidak. Masuk bab kedua, perlu berwuduk ataupun tidak. Lalu dia nukilkan perkataan Abu Isa At-Tirmizi. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang penting untuk kita ambil perhatian dalam nukilan tadi ni, perkataan Abu Hurairah tadi, bagaimana para sahabat, demikian juga para ulama, bahkan Syekh Idris Al-Marbawi, dia sebut riwayat tu dalam kitab ini. Apa isyarat dia? Iaitulah betapa kita sebenarnya kita mengagungkan perkataan Nabi lebih daripada perkataan orang lain. Perkara ni perlu ada dalam jiwa setiap orang yang mengaji. Perlu ada. Jika telah pasti itulah keputusan dari Nabi, maka tinggalkan semua perkataan orang lain. Kita dengar dan kita taat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah perkataan Al-Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Syafi'i berkata, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Jika sahih sesuatu hadis, maka itulah mazhab aku. Sekalipun aku telah mati, Imam Syafi'i kata. Kalau aku telah mati, aku tarik balik pandangan aku tu. Kalau pandangan aku berbeza dengan hadis, sekalipun setelah aku mati, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kerana mereka begitu mengagung dan memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pandai-pandai kalau orang kata ini sunnah ni, walaupun sunnah Nabi tak sesuai. Jangan cakap macam itu. Jangan guna perkataan itu. Jangan guna perkataan itu sebagai beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang tidak ada ruang akal untuk memahaminya.
maka sama sekali tak boleh kita ketepikan. Mesti kita ambil perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 masalah air sembahyang makan yang disentuh api dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah memikir oleh setengah daripada ahli ilmu, yakni para ulama, akan tuntut wuduk daripada memakan yang disentuh api, yakni memakan apa-apa yang disentuh api. Kata Imam Nawawi, dan telah berjalan satu taifah, yakni satu kumpulan, kepada wajib wuduk pada syarak akan wuduk sembahyang dengan memakan barang yang menyentuh akan dia oleh api, dan ialah yang diriwayatkan dia daripada Umar ibn Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Basri dan Az-Zuhri dan Abi Qilabah dan Abi Mijlaz. Abi Mijlaz betul? Disebut apa? Abi Majaz. Saya dah nampak lam, maksudnya Mijlas, ada nama Mijlas ni. Maka mengambil hujah sekalian orang-orang ini dengan hadis tawaddau mimma massatin nar, yang bermaksud ambil wudu oleh sekalian kamu daripada makan barang yang menyentuh oleh api, dan telah mengambil hujah jumhur dengan beberapa hadis yang datang daripada Nabi dengan meninggalkan wudu dan daripada memakan barang yang disentuh oleh api. Kita berhenti seketika untuk azan. Baik. Yang tadi Abi Mijlas, Abi Mijlas, bukan Abi Majaz. Abi Mijlas di kalangan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Abi Mijlas. Baik. Dalam masalah memakan sesuatu yang telah disentuh oleh api, para ulama berbeza pandangan. Sekumpulan ulama yang pertama berpandangan wajib ambil wuduk, yakni wuduk terbatal dengan memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Itulah pandangan Umar ibn Abdul Aziz, cucu kepada Umar ibn Al-Khattab. Al-Hasan Al-Basri, kita semua kenal Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, wara'. Az-Zuhri, demikian juga Abi Qilabah dan Abi Mijlaz. Abi Mijlaz. Dengan apa hujah mereka? Iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau mimma massatin nar.
ambil wuduk oleh sekalian kamu daripada makan barang yang menyentuh oleh api, dan telah mengambil hujah jumhur. Berbeza pandangan yang pertama ni berbeza dengan majoriti para ulama. Dia kata di sini, dan telah mengambil hujah jumhur dengan beberapa hadis yang datang daripada Nabi dengan meninggalkan wuduk daripada memakan barang yang disentuh oleh api. Ada lagi hadis lain yang menunjukkan Nabi SAW tidak berwuduk setelah memakan sesuatu yang telah dimasak. Itu hujah jumhur. Dan sungguhnya telah menyebut Muslim dalam sahihnya beberapa daripadanya, dan yang baki lagi ada tersebut di dalam beberapa kitab ibu-ibu, kitab hadis yang masyhur. Yang ni kitab-kitab rujukan induk hadis ahli sunnah. Disebut bukti bagaimana Nabi SAW tidak mengambil wuduk setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Yang ini dimasak dengan api. Tak ambil wuduk. Bahkan tuan-tuan, sebenarnya itu perkara itu di hujung usia baginda Nabi. Menunjukkan di awalnya Nabi suruh ambil wuduk, makan sesuatu yang dimasak dengan api. Di akhirnya Nabi meninggalkan. Maksudnya hukum tu telah dibatalkan dengan perbuatan Nabi di hujung usia baginda. Dan juga telah dijawab oleh ulama daripada hadis suruh mengambil wuduk sebab makan yang disentuh api itu dengan dua jawapan. Salah satunya daripada keduanya bahawasanya mansukh ia. Ini dia yang saya sebut tadi. Majoriti ulama kata yang arahan suruh berwuduk apabila memakan sesuatu yang dimasak oleh api itu, hukum itu telah mansukh. Yang ini hukum itu telah dibatalkan. Dengan apa? Dengan hadis Jabir seperti dalam masalah 302 yang akan kita baca pada kuliah akan datang, dan lainnya, dan ada lagi hadis-hadis lain. Katanya adalah akhir pekerjaan daripada Rasulullah SAW meninggalkan wuduk daripada barang yang menyentuh akan dia oleh api, dan ialah hadis sahih meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai dan lain daripada keduanya. Dan jawab yang keduanya bahawasanya dikehendaki dengan wuduk itu membasuh mulut dan tekak dan tapak tangan. Jadi majoriti ulama jawab dua benda. Dalam pertama kata majoriti para ulama, hadis memerintahkan berwuduk setelah memakan sesuatu yang dimasak oleh api itu bukan hanya hadis itu sahaja ada. Sebaliknya ada hadis yang bertentangan dengan hadis itu. Iaitulah Nabi tak ambil wuduk. Maka bila disemak perintah berwuduk setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api dikeluarkan oleh Nabi di peringkat awal. Tetapi di hujung usia Nabi sendiri tidak berwuduk, menunjukkan hukum yang keluar awal dibatalkan dengan hukum yang dikeluarkan kemudian. Itu hujah alasan pertama. Hujah yang kedua ataupun alasan kedua, kata majoriti para ulama, Nabi suruh berwuduk itu bukan wuduk syariah. Kerana wuduk ni boleh maksud basuh. Wuduk boleh maksud basuh. Boleh juga membawa maksud wuduk untuk solat tu. Wuduk yang kita faham. Jadi wuduk, kata para ulama, wuduk yang Nabi kata tawadda'u mimma massatin nar, berwuduklah kamu apabila makan sesuatu yang dimasak oleh api. Maksudnya Nabi suruh basuh mulut sahaja, bukan wuduk syarak yang ini wuduk untuk salat tu. Itu jawapan majoriti para ulama. Kemudian bermula khilaf yang telah dihikayatkan ini adalah ia pada as-sadrul awal, di kalangan umat Islam yang awal. Kemudian telah ijma', maksudnya ulama selepas di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka ni ada khilaf dalam masalah ni. Kemudian setelah zaman mereka ni telah diketahui, telah dihimpun semua perkataan ulama tu, maka telah didapati ijma' ulama kemudian daripada itu atas bahawasanya tiada wajib wuduk dengan sebab makan barang yang disentuh oleh api. Wallahu a'lam, walhamdulillah, dan Alhamdulillah kalau tak kena wuduk setelah makan makanan yang disentuh oleh api. Kalau kena wuduk, penat kita. Penat. Alhamdulillah. Jadi jelas tuan-tuan, tak perlu ambil wuduk apabila memakan sesuatu yang disentuh oleh ataupun dimasak dengan api. Bab yang berikutnya, babu fi tarkil wuduk mimma ghayyaratin nar, wallahu taala a'lam. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Hari ni kita baca banyak ni. Hari ni kita baca, insya-Allah, 3 muka. 3 muka kita baca. Alhamdulillah. Ada soalan? Ya, Muhammad. Apa selepas kita, sebelum kita tahu benda-benda ni, tapi kita abaikan atau kita ringankan sebelum ni? Ya, kita tak nama kita ringankan. Dah kita tak tahu.
tahu, dia kata dia tak tahu. Yang dia kata saya tak tahu. Tapi saya ringankan dia tidur tu. Terus saya ringankan. Apa kedudukan? Dia tak nama kita ringankan. Dia nama kita buat benda tu tak tahu. Tak tahu. Sebab kita pun tak ada dengar kan? Okey. Selepas kita tahu ni, apa hukumnya kalau kita dapat? Bawa mak malam ni tanya soalan susah sikit. Saya tangguh dua-dua soalan tu. Saya tangguh dua-dua soalan tu saya tangguh. Ini soalan kedua saya tangguh. Ada soalan lain. Maknanya kalau kita tak buat disebabkan jahil, apakah kita kena qada balik sembahyang tu? Kerana dia ada kaedah an-nisyan la yanzilu manzilatan al-wujud. Macam mana kaedah tersebut? Lupa tidak menjadikan ketiadaan, tidak menjadikan nanti saya semak balik. Saya semak balik dua soalan tu. Pertama tentang tertidur ketika sujud, dan kedua amalan yang dilakukan kerana jahil. Saya duk cenderung kata tak payah qada, tapi tak apalah, saya semak balik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Kalau dah dapat ilmu tak boleh confirm tak sah. Kalau kita dah tahu, kita kata rupa-rupanya kalau tidur tak menetap punggung ni batal wuduk, kita tak ambil wuduk, tak sah sembahyang tu. Kalau setelah tahu, confirm tak sah. Kalau cerita dia kalau sebelum tahu, kalau sebelum tahu tu apa cerita dia. Tapi kalau dah tahu dia tak ambil wuduk, tak sah salat dia. Dia bersalat dalam keadaan tidak berwuduk. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Tak ada apa? Batal wuduk sebab makan. Nah, memang tak ada. Memang tak ada. Sebab tu tadi ni Syekh Idris Al-Marwawi telah nyatakan ada dakwaan perbezaan pandangan tentang batal wuduk ataupun tidak apabila memakan sesuatu yang dimasak di atas api hanya berlaku di peringkat awal generasi Islam setelah kewafatan Nabi. Tetapi setelah daripada itu telah berlaku ijma' ke semua para ulama tak batal wuduk. Ijma' para ulama tidak batal wuduk. Wallahu a'lam. Sebab tu kitab-kitab fiqh tak sebut batal wuduk dengan makan. Memang tak ada. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu sahaja. Tak ada. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. InsyaAllah tuan-tuan, hari Ahad jangan lupa kuliah tafsir 30 setengah jam sebelum dan selepas asar hari Ahad. Esok ada kuliah Ustaz Lutfi selepas maghrib, kuliah akidah. Ada kan? Tuan-tuan ikut pengembangan dalam info masjid, tengok macam mana Ustaz Lutfi mari atau tidak esok. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi